Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal salih yang kita lakukan. Dalam masa yang sama Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab kita, iaitu kitab Ghayatul Matlub yang disusun oleh Al-Imam Ibn Daibak. Dan kita akan baca terus kepada hadis yang berikutnya, hadis pada muka surat 48. Kita berada di fasal yang baru, iaitu fasal yang keempat, hadis-hadis berkaitan tentang amalan yang menyebabkan dosa diampunkan oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kita dah bincang dah ada 3 bab tuan-tuan sebelum ni. Ada amalan yang kalau kita lakukan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kemudian bab yang berikutnya, ada amalan yang kita lakukan mengampunkan dosa kita, dosa-dosa yang lalu. Ada amalan yang berikutnya tuan-tuan, bab yang ketiga, kalau kita lakukan amalan sekian, maka kita akan dapat pengampunan daripada Allah seperti mana hari dilahirkan oleh ibu. Dan yang keempat ni bab yang baru, iaitu amalan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Baik, dalam bab ni Al-Imam Ibn Daibak telah membawakan kepada kita ada 17 hadis. Jadi hadis yang pertama, kita tengok hadis yang pertama tuan-tuan. Hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Hadis daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbahallaha ta'ala fi duburi kulli salatin." Sesiapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap kali selepas salat, thalathan wa thalathin, iaitu tasbihnya 33 kali. Wa hamidallah thalathan wa thalathin, dan dia mengucapkan alhamdulillah, bertahmid sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah thalathan wa thalathin, dan dia juga bertakbir, mengucapkan kalimah Allahu Akbar 33 kali. Ini zikir yang kita maklum tuan-tuan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Wa qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamamal mi'ah, dan kalau dia menggenapkan bilangan yang ke-100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah bilangan 100. 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Ada 99. Jadi dia genapkan yang 100 itu dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ganjarannya kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Maka diampunkanlah dosa-dosanya itu walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Baik. Syarat nak membaca zikir ni, ni namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad, iaitu zikir yang terikat. Zikir yang terikat. Muqayyad. Boleh ke tuan-tuan kita baca nanti tuan-tuan naik kereta Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian lengkapkan yang ke-100 dengan bacaan tadi tu, dapat pahala ni? Tak dapat. Dia zikir muqayyad, dia terikat dengan apa? Perhatikan Nabi sebut pada awal itu, fi duburi kulli salati, iaitu pada setiap kali selepas salat. Maksudnya lepas kita dirikan salat, sama ada salat fardu maupun sunnah, dirikan salat, selepasnya baca zikir ini, barulah mendapat ganjaran ini. Itu namanya zikir muqayyad. Kalau saya baca juga tapi bukan lepas salat, kita tetap dapat pahala dengan zikir-zikir tersebut. Tetapi untuk mengatakan dia dapat seperti mana yang dijanjikan ini, tak dapatlah. Sebab dia terikat dengan ibadah selepas salat. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini menjadi dalil adanya wirid selepas salat. Dan disebutkan dalam banyak hadis yang lain, tuan-tuan. Ada tak wirid selepas salat? Jawapannya ada. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain dan riwayat yang sahih, tuan-tuan, menyebutkan Nabi berwirid selepas salat. Bahkan Nabi pun membaca ada doa-doa yang khusus selepas salat. Ada. Namun yang menjadi khilaf dalam kalangan para ulama, adakah Nabi lakukan secara jamaah ataupun bersendirian? Yang itu menjadi khilaf. Yang dilihat adalah Nabi melakukan secara bersendirian. Namun tuan-tuan, kita berpeganglah kepada badan yang berautoriti, seperti mana yang dikeluarkan fatwa oleh Majlis Mufti Wilayah, tuan-tuan. Mungkin Selangor pun ada keluar juga. Iaitu mereka menyebutkan, ni Majlis Mufti Wilayah ni, dia menyebutkan kita memegang seperti mana yang dilakukan oleh mereka yang duduk di sini. Maksudnya tanah air kita melakukan wirid secara jamaah selepas salat, maka dibenarkan. Jadi tak ada berlaku gaduh-gaduh lagi, tuan-tuan. Tak payah gaduh dah, tuan-tuan. Nak gaduh pergi Gaza. Nak gaduh pergi Gaza, tuan. Tak guna kan gaduh antara kita kan? Dah ada dah fatwa. Dah ada dah badan berautoriti mengeluarkan pandangan. Jadi tak payah gaduh, tuan-tuan. Okey. Baik, sekarang kita tuan-tuan tengok. Zikir-zikir yang tuan-tuan buat, ibu-ibu ayah-ayah lakukan selepas solat ni, ini adalah zikir-zikir yang juga dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kalau kita tengok di dalam pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i, melalui rujukan kita kitab Mughni Muhtaj, dia menyebutkan Nabi SAW berzikir dengan susunan ini. Dia ada susunan dia, tuan-tuan. Sedikit berbeza dengan susunan yang selalu kita baca. Kita baca zikir, kita tahulah lepas istighfar, kemudian kita la ilaha illallah 3 kali, ada baca 10 kali. Kemudian kita pun sambung dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, ayat Al-Fatihah, ayatul kursi, kemudian baru kita baca zikir ini. Tetapi kalau menurut mazhab Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Mughni Muhtaj, dia ada sedikit kelainan dan semuanya diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Kalau tuan-tuan boleh salin, salinlah. Tapi kalau tak dapat salin, tak silap saya kita ada live kan, tuan-tuan kan? Nanti boleh tengok pada recording di Facebook nanti. Baik, apa dia, tuan-tuan? Yang pertama dalam riwayat Al-Imam Muslim, iaitu hadis daripada riwayat Al-Thawban. Hadis ini riwayat yang sahih. Baginda Nabi SAW, setiap kali selepas salat, Nabi tak meninggalkan ada 2 zikir. Dan Nabi akan baca, iaitu sewaktu Nabi SAW masih lagi berada di tempat solat Nabi.
Dua zikir ni. Maksudnya macam mana pun kelam kabut kita tuan-tuan nak bersegera ni, sebelum kita bangun daripada selepas solat, dua zikir ni jangan ditinggalkan. Okey. Apa dia tuan-tuan? Iaitu menurut Thauban, katanya Nabi SAW, setiap kali selepas salat, idzan sarafa min salatihi, ketika mana Nabi selepas salat, Nabi akan membaca istighfar thalathan. Nabi akan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, 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 3 kali. Lalu Nabi SAW menyebutkan waqala, dan Nabi akan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia berbeza sedikit dengan bacaan yang selalu kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu selalu kita baca kan. Tapi dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi istighfar 3 kali, lalu Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini yang Nabi SAW lakukan. Memadai tuan-tuan. Macam mana pun urusan kita, lepas salat ada nak hantar anak pergi tuition, ataupun kita nak bergegas pergi ke tempat kerja, ataupun ada apa-apa urusan, maka dibenarkan untuk kita habis salat bangkit dan beredar. Tapi sebelum bangkit dan beredar tuan-tuan, jangan tinggalkan 2 ni. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Memadai. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Lepas tu tuan-tuan, saya suka gunakan istilah kita wirid on the go lah. Sambil tuan-tuan berjalan, naik kereta, berjalan kaki ataupun naik motor tuan-tuan, jangan tinggalkan beberapa wirid-wirid yang lain. Tapi kalau kita ada masa lapang tuan-tuan, masih lagi duduk di tempat salat, maka bacalah wirid-wirid yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Okey, apa dia tuan-tuan? Selepas tuan-tuan baca 2 zikir ini, maka dilanjutkan dengan satu lagi zikir, iaitu zikir yang diriwayatkan di dalam riwayat Al-Imamu Tirmizi tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imamu Tirmizi. Hadis ini adalah sahih. Iaitu Nabi akan baca setiap kali selepas subuh dan setiap kali selepas maghrib. Lepas istighfar, lepas Allahumma antas salam, Nabi akan baca satu lagi zikir. Apa dia? Nabi akan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan disebutkan di sini Nabi akan membaca asyara marrat. Nabi akan baca sebanyak 10 kali, iaitu pada selepas subuh dan selepas maghrib. Selepas subuh dan selepas maghrib. Habis Zuhur, Asar dan Isyak bagaimana? Dalam riwayat yang lain, Nabi membaca zikir ini iaitu sebanyak sekali ataupun 3 kali. Lepas subuh dan maghrib, Nabi membaca 10 kali. Okey. Tapi tuan-tuan, nak membaca zikir ni, dia ada lagi satu syarat. Dan dia ada kelebihan dia. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi tuan-tuan disebutkan, Man qala, Nabi sebut apa? Man qala, siapa yang membaca fi duburi salatil fajar, siapa yang membaca zikir ini selepas solat subuh, wa huwa thanin rijlaih, dalam keadaan dia masih lagi tak lipat kaki dia duduk tahiyat akhir ataupun dia solat tahiyat awal tuan-tuan, dia tak lipat kaki dia, masih lagi kekal, qabla an yatakallam, dan sebelum dia bercakap-cakap. Ada 3 syarat. Lepas solat subuh, sebelum lipat kaki, sebelum bercakap. Dia pun baca yang saya sebutkan tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali tuan-tuan? 10 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca sebanyak ini, kutibat lahu asyarah hasanat, akan dicatatkan untuknya ada 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa muhiya anhu asyara sayyiat,
dan dihapuskan daripadanya ada 10 kejahatan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan diangkat kepadanya ada 10 darjat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh, dan Allah Ta'ala akan lindungi si fulan ni untuk hari tersebut daripada perkara yang dia tidak sukai. Apa perkara yang dia benci, Allah lindungi dia. Dan juga kata Nabi, wa harsim minasyaitan, dan Allah juga akan jadikan ada satu penghalang daripada gangguan syaitan. Ni Nabi SAW menyebutkan ada 5 kelebihan siapa yang membaca zikir ini selepas solat subuhnya, sebelum dia lipat kaki, sebelum dia bercakap-cakap, iaitu 10 zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita lipat kaki selepas apa tuan-tuan? Kita membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lalu kita baca Allahumma antas salam, kita pun lipat kaki kan? Itu biasa tuan-tuan. Tapi kalau dalam riwayat yang sahih, riwayat Al-Imam Tirmizi, selepas Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tadi, selepas 10 kali. Dapat tuan-tuan? Okey. Ini adalah wirid selepas subuh dan juga selepas maghrib. Zuhur, asar dan isyak, Nabi akan membaca sebanyak satu kali. Tetapi tuan-tuan, ni saya nak tambah sikit lah. Mungkin sama ada tuan-tuan sempat salin, tak sempat salin, tak mengapa tuan-tuan. Ada satu lagi riwayat yang Nabi baca, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, disusun di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, iaitu Nabi akan membaca sedikit berbeza. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca. Tapi Nabi sambung lagi, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Nabi baca lagi, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Panjang sikit tuan-tuan. Dan riwayat ini juga adalah sahih. Okey. Jadi ada 2 riwayat lah tuan-tuan. Membaca la ilaha illallah tadi tu ada 2 pandangan. Okey. Dan tuan-tuan boleh pilihlah mana satu yang tuan-tuan nak baca. Habis tuan-tuan baca zikir la ilaha illallah ni, Nabi ajarkan satu lagi hadis, iaitu Nabi SAW dia akan membaca satu lagi zikir, iaitu dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi sambung, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Ni panjang. Tak pernah dengar pula zikir ni tuan-tuan. Tak pernah dengar. Biasa tak dengar lah kan. Tapi ini antara yang Nabi SAW lakukan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, seperti mana yang saya selalu sebut dalam mukadimah kitab ni, sebelum ni kita beramal mungkin dengan apa yang kita selalu dengar dan selalu kita ikuti. Tapi bila kita beramal dengan sesuatu yang kita yakini tuan-tuan, sebenarnya dia lebih rasa khusyuk. Dia lebih rasa seronok tuan-tuan. Sebab kita melakukan dengan keyakinan. Kita lakukan dengan betul-betul yakin tuan-tuan. Sebab kita yakin yang ini adalah zikir yang Nabi SAW baca. Saya tak kata yang tuan-tuan baca sekarang itu tak betul. Tidak tuan-tuan. Banyak kajian-kajian para ulama hadis menyebutkan susunan-susunan itu pun dibacakan oleh Nabi SAW. Cuma yang inilah susunan daripada mazhab Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Mughni Muhtaj. Kita kan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Jadi sajalah saya bawa riwayat ni. Bukan nak tunjuk saya lebih tahu pada tuan-tuan. Tak ada niat macam tu pun tuan-tuan. Tapi saya nak sampaikan pada tuan-tuan, ini antara zikir yang Nabi baca. Sebagai satu contoh tuan-tuan, sebelum kita lanjutkan lagi, sebagai satu contoh, kita selalu baca zikir dalam rukuk dan sujud kita. Kalau rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud, kita akan baca Subhana rabbiyal a'la. Pertambahan perkataan wa bihamdi itu riwayat yang lemah tuan-tuan.
Tapi boleh tak saya baca? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau riwayat yang sahih, Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim pada rukuknya, Subhana Rabbiyal A'la pada sujudnya. Nak tambah perkataan wa bihamdi, tidak ada masalah. Namun tuan-tuan, jangan kita nafikan ada Nabi membaca zikir-zikir yang lain. Kepelbagaian zikir ni penting. Kerana apa? Kalau kita buat satu perkara secara rutin, dia boleh datangkan kejemuan, tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang kita berzikir pun dah tak masuk dalam dada dah. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kita pun tak faham apa kita baca. Kita hanya macam burung kakak tua, tuan-tuan. Hanya sebut di mulut tapi bukan di hati dah. Okey. Jadi sebab itu Nabi sendiri, tuan-tuan, memperbagaikan zikir-zikir dia dalam solat dan luar solat. Antaranya, tuan-tuan, dibaca oleh Nabi SAW pada rukuk dan sujud. Nabi membaca satu wirid yang sama. Apa dia? Iaitu Nabi membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ni mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Zikir ni selalu kita baca ketika mana selawat di antara solat tarawih. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kan kita baca kan? Kemudian Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Itu kita baca di antara tarawih. Tapi zikir tu, tuan-tuan, di tempat yang Nabi baca adalah pada rukuk dan sujud Nabi. Apatah lagi kalau tuan-tuan faham zikir tu, tuan-tuan, kita rukuk dan sujud penuh dengan keinsafan. Penuh dengan rasa nikmat. Sebab zikir tu dia tak sama maksud dengan seperti mana yang kita baca sebelum ni. Dia lain, tuan-tuan. Tapi tu kita tak ulah. Tapi seronok, tuan-tuan, kalau kita fahami dan kita baca, tuan-tuan akan rasa kelainan. Bacaan-bacaan dalam solat kita dah berbeza. Dan dia tetap adalah bacaan di dalam solat baginda Nabi SAW. Okey? Itu antara yang lain, tuan-tuan. Antara yang zikir yang lain pada rukuk dan sujud Nabi, Nabi juga membaca apa lagi? Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini pun saya tak pernah dengar lah. Betul, kita tak pernah dengar, tuan-tuan. Dah tak menjadi kebiasaan kita. Tapi itu antara zikir yang Nabi baca pada rukuk dan sujud Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan pun maklum, kalau Nabi SAW iktidal, bacaan Nabi ada 4 riwayat, tuan-tuan. Kita bila imam Sami Allahu liman hamidah, kita akan baca apa? Rabbana walakal hamd. Tapi dalam riwayat ada 4, tuan-tuan. Nabi baca Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu 4 riwayat Nabi baca. Lalu Nabi tambah lagi. Apa dia? Bila Nabi baca Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fik. Nabi baca. Ini tambahan, tuan-tuan. Wirid-wirid ni ada di dalam ibadah kita. Dan ia adalah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Macam itulah yang saya nak sampaikan, tuan-tuan. Kepelbagaian zikir yang selalu tuan-tuan baca tu, teruskan, tuan-tuan. Tapi ini adalah antara yang dibaca oleh Nabi SAW. Saya bukan nak tunjuk saya lebih tahu. Bukan. Itu bukan niat saya. Bukan nak kata tuan-tuan punya zikir ni semuanya bid'ah. Lagi bukan, tuan-tuan. Saya sebut ni sebab nanti ada live ni, ada orang cut saya punya video, dah jadi cerita lain pula. Saya bagi tahu tuan-tuan. Yang saya sampaikan ni, tuan-tuan, ia juga sebahagian daripada wirid-wirid baginda Nabi SAW. Okey. Lepas Nabi membaca Allahumma mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lalu Nabi akan menyambung lagi membaca ayatul kursi. Barulah Nabi baca ayatul kursi. Ayatul kursi, tuan-tuan, dituntut oleh Nabi membaca setiap kali selepas solat fardu. Macam mana sibuk pun kita, tuan-tuan, tuan-tuan jangan tinggalkan baca ayatul kursi selepas solat. Sebab ayatul kursi adalah satu ayat yang dijamin oleh Nabi SAW. Siapa yang membaca selepas solat fardunya, maka baginya adalah syurga. Syurga, tuan-tuan, dijanjikan kepada siapa yang membacanya adalah syurga. Ini satu ayat daripada Quran, tuan-tuan. Satu ayat daripada Al-Quran. Dibaca selepas salat yang dijamin oleh Nabi adalah syurga. Jadi, saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Kalau kita kelang kabut macam mana pun tak apa. 2 zikir tadi baca selepas solat. Kemudian bangkit. On the way kita nak ke kereta, macam-macam saya nak buat, tapi ayatul kursi jangan tinggalkan. Bahkan disebut oleh para ulama, tuan-tuan, ayatul kursi sehari semalam
tak kurang daripada 8 kali kita baca. 8 kali kita baca. 8 kali. 5 kali selepas solat fardu kita, jangan tinggal. Kali yang ke-6 dibaca pada zikir pagi kita. Yang ke-7 dibaca pada zikir petang kita. Dan yang ke-8 iaitu dibaca sebelum tidur kita. Ni kita ajar tuan-tuan pada diri kita. Orang mukmin ni dia mesti ada wirid dia. Wirid ni apa tuan-tuan? Perisai dia, shield dia tuan-tuan. Sebab itu Ibn Qayyim sebut apa? Lagi kita banyak berwirid tuan-tuan, dia menjadi baju besi untuk kita. Yang menjadi benteng kepada kita daripada gangguan dalaman, luaran, dia dilindungi. Jadi lagi banyak kita berwirid ni tuan-tuan, lagi memberi impak kesan yang baik kepada diri kita. Ustaz, saya ni jenis baca maksurat, boleh ke? Maksurat itu adalah wirid pagi dan siang yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Dan dia adalah riwayat-riwayat yang sahih. Kalau tuan-tuan baca tu pun memadai. Sekali pagi, sekali petang. Dan saya meyakini ibu-ibu ayah yang mengamalkan wirid-wirid ni, dia ada kesan kan? Dia ada rasa kemanisan beramal. Dia rasa kemanisan beribadah. Itu kita tak boleh nafikan. Sebab itu penting wirid-wirid ni. Jangan kita lalui kehidupan ni tuan-tuan hanya solat 5 waktu, hanya kita baca Quran, saya rasa okey, khalas, selesai dah kerja saya. Tak. Dia ada wirid-wirid ni. Bukan nak kata tuan-tuan terbeban. Saya tak kata tuan-tuan, kalau ada orang kata kamu nak jadi wali, kena selawat 1000 kali, kamu bertasbih 1000 kali. Tak, Nabi tak letak macam tu tuan-tuan. Nabi sebut mudah aja, 33 kali, ni 33 kali, ni bilangan 10 kali. Kenapa Nabi buat macam ni tuan-tuan? Sebab kehidupan orang mukmin ni, dia perlu ada hak-hak dia. Ada hak dia beribadah, ada hak dia menuntut ilmu, dan ada hak untuk dia berehat. Ni disebut oleh Al-Imam Syafi'i sendiri tuan-tuan. Kita ni ada hak-hak kita. Jangan kita sampai tak memberikan hak yang sewajar pada tubuh kita. Beribadah namun tak berehat. Jangan. Dan ini berlaku kepada isteri Nabi SAW yang bernama Zainab. Zainab ni tuan-tuan, dia pernah pasang tali di antara satu tiang ke satu tiang di dalam Masjid Nabawi. Tiang tu dipasang tali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang selalu tengok wrestler tu, kan, dia ada pasang tali tu kan. Bila dia sandar belakang tu, dia melantun ke depan tuan-tuan, ada lawan balik kan. Zainab dia pasang tali tu tuan-tuan dengan tujuan tu. Bila dia beribadah, dia letih, dia akan sandar pada tali tu, jadi tali tu melantun balik, tegak balik, dia sambung lagi ibadah. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, Nabi tengok, ni ada tali-tali ni, apa benda ni? Sahabat kata, ni Zainab buat ni, isteri kamu ya Rasulullah. Dia nak kuat beribadah. Nabi kata pada sahabat, tanggalkan tali ni. Ni buka. Sebab apa? Sebab Allah ni dia tak pernah jemu untuk terima ibadah kita. Tapi kita jemu untuk beribadah. Jadi kita ni ada hak untuk berehat tuan-tuan. Ada hak untuk beribadah. Ada hak untuk melakukan kehidupan dunia. Jadi sebab itu zikir Nabi ni dia tak membebankan. Bilangannya sedikit-sedikit. Okay? Jadi ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah selamat dunia dan juga akhirat. Okey. Selepas baca ayatul kursi tuan-tuan, baginda Nabi SAW akan menyambung lagi, iaitu membaca 3 kul yang disebut sebagai Al-Mu'awizat. Al-Mu'awizat. Ini adalah surah perlindungan. Al-Falaq dan An-Nas disebut sebagai Al-Mu'awizatain. 2 surah perlindung. Di dalam satu riwayat tuan-tuan, daripada riwayat Uqbah bin Amir menyebutkan Nabi SAW bila rasa bimbang, rasa takut, nak mengharapkan perlindungan, Nabi tak tinggal Al-Falaq, An-Nas. Dua surah ni Nabi sering kali baca. Tetapi tuan-tuan, dalam setengah-setengah keadaan akan dibaca dengan 3 surah, 3 kul, disebut sebagai Al-Mu'awizat. Antaranya Nabi akan baca sebelum tidur. Antara yang Nabi baca selepas salat. Tapi di dalam riwayat yang sahih tuan-tuan, Nabi membaca 3 kul ini adalah selepas subuh dan juga selepas maghrib. Tapi pada solat yang lain, Nabi tidak membacanya. Lalu barulah Nabi membaca, iaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu genapkanlah bilangan yang ke-100 seperti mana hadis yang terdapat
pada muka surat 48 di dalam kitab amalan penghapus dosa ni. Okey, ini adalah susunan wirid Nabi SAW selepas salat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i daripada rujukan kitab Al-Mughni Muhtaj. Ini bukan saya tambah-tambah. Saya bagi tahu ni untuk menambahkan lagi maklumat tuan-tuan. Menambahkan lagi amal-amal yang tuan-tuan boleh lakukan. Baik, khalas tuan-tuan. Kita tengok hadis yang kedua. Baik, hadis yang kedua daripada Abu Hurairah, daripada jalur Abu Hurairah tuan-tuan. Dan hadis ini adalah riwayat yang sahih. Hadis ini sanadnya sahih daripada riwayat Ibnu Hibban. Iaitu kata Nabi SAW, "Man qala idza asbaha wa idza amsa mi'ata marrah." Sesiapa yang berzikir dengan zikir ini, iaitu pada awal pagi dan juga pada lewat petang, dengan bilangan 100 kali. 100 kali pagi, 100 kali petang. Tuan-tuan, mudahnya tuan-tuan, tuan-tuan pergi kerja baca 100 kali, tuan-tuan balik kerja baca 100 kali. Mudah. Kita nak susun kita punya zikir-zikir kita. Apa dia tuan-tuan? Zikir yang sangat masyhur dalam kalangan manusia, umat Nusantara ni, iaitu subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tak dan tadi Nabi sebut subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Genapkan yang 100 dengan zikir tadi. Baca mesti selepas solat. Ustaz, saya tak dan Ustaz. Saya memang sibuk, terlalu sibuk. Contohlah ada orang macam tu, kalah Perdana Menteri. Tak tahulah dia sibuk menyibuk, tak tahu. Saya memang sibuk. Nabi kata tak apa, ada pilihan zikir yang lain. Kamu baca zikir ni selepas solat. Tak mampu, tak apa. Ada satu lagi zikir. Kamu boleh baca bila-bila waktu. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ganjaran sama. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih. Ghufirat dhunubuhu wa in kanat akthara min zabadil bahar. Siapa yang membaca zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan kepadanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lepas ni tak ada alasan tuan-tuan. Lepas solat saya memang tak boleh baca. Tak apa, ada zikir pagi, ada zikir petang. Syaratnya 100 kali pagi, 100 kali petang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi zikir tuan-tuan. Sekejap Okey. Sekejap. Okey, ada satu lagi zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Sekejap saya double check. Hadis mana? Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni kalau siapa yang dapat baca ni tuan-tuan, tadi siapa baca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, maka dia akan dapat ganjaran yang sama macam orang yang baca selepas solat tadi tu. Yang kedua ni tuan-tuan, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis ni sanadnya sahih tuan-tuan. Nabi kata apa? Man qala, siapa yang berzikir hina yusbih, pada awal paginya, subhanallahil azim wa bihamdih. Dia tambah sikit. Tadi subhanallah wa bihamdih. Sekarang ni dia letak perkataan al-azim. Subhanallahil azim wa bihamdih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini awal pagi mi'ata marrah, 100 kali. Wa idza amsa kadzalik, dan dia baca pada lewat petang 100 kali. Nabi menjanjikan lam yuwafiq ahadun minal khalaik mithla ma wafa. Dia akan dipilih oleh Allah pada hari tersebut adalah menjadi hamba yang paling banyak memikul pahala pada hari tersebut. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan, dia nombor satu di dunia ni, orang yang paling banyak memikul pahala pada hari tersebut. Hanya membaca zikir pagi 100 kali, petang 100 kali. Apa dia? Subhanallahil azim wa bihamdi. Tadi subhanallah wa bihamdi.
dapat pengampunan walaupun sebanyak buih di lautan. Kali ini beza sikit, tambah al-azimnya tuan-tuan. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ganjaran dia berbeza dah, iaitu dia menjadi orang yang paling banyak memikul pahala pada hari tersebut. Okey. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata, Ustaz, tadi subhanallahi wa bihamdi, sekarang subhanallahil azim wa bihamdi, ganjaran berbeza-beza. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, amalan kita ni tuan-tuan, dia bukan dinilai dengan remeh sangat zikir macam ni pahala. Dia bukan dinilai macam tu. Itu kita kena betulkan pemahaman kita. Dia bukan isu remeh tak remeh tuan-tuan. Dia bukan isu tu. Isu yang kita nak angkat, bila Nabi ajar sekian-sekian zikir ni, nampak macam mudah pada amalan kita, tapi dia berat pahalanya di sisi Allah. Sebab nak bagi tahu, amalan ni tidak dinilai pada susah atau senang, remeh atau tak remeh, tak. Tapi dia dinilai amal itu dilakukan dengan ilmu atau tidak. Itu yang sentiasa kita kena faham tuan-tuan. Amalan ni bukan isu remeh lah amalan ni, bukan. Amalan tu dilakukan dengan ilmu atau tidak. Sebab itu rugi bagi orang yang tak menuntut ilmu tuan-tuan. Dia tak tahu ada amalan-amalan yang seperti ini yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Ni bukan kita istilahkan, ni kita kena smart ibadah tuan-tuan. Tak, saya tak setujulah perkataan tu. Bila kita kata smart beribadah ni, macam seolah-olahnya diajar kalau beribadah ni kena licik sikit. Licik ni dalam bahasa kita ni macam orang menipu dalam ibadah kan tuan-tuan. Kita tak diajar untuk licik beribadah. Kita diajar belajar beramal dengan ilmu. Belajar dengan ilmu. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini antara zikir. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan nanti terlepas pandang Tadi zikir tuan-tuan, kalau dapat 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, genap yang ke-100, pahalanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau tak mampu baca selepas solat, tuan-tuan boleh baca luar daripada solat. Tapi Nabi kata, baca pada awal pagi, baca pada lewat petang. Iaitu zikirnya, subhanallah wa bihamdi. 100 pagi, 100 petang. Ganjaran yang sama. Sama juga. Ini pilihan kepada kita. Supaya apa? Supaya jangan terlepas peluang ni. Jangan terlepas. Dia sama macam kita beribadah pada waktu malam. Ada orang dia mampu qiyamul lail separuh malam. Ada orang dia mampu qiyamul lail sepanjang malam. Bagi kita yang kerja tuan-tuan, mungkin sampai lewat petang, sampai shift malam. Macam mana saya nak dapat pahala ni? Nabi bagi contoh. Jangan tinggal solat isyak jamaah, dapat separuh malam. Dan jangan tinggal subuh jamaah, dia hidup sepanjang malam dengan qiyamul lail. Hadis ni sahih tuan-tuan. Itu pilihan kepada kita. Okey, kita bagi lalu nak azan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, last sekali tuan-tuan, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada riwayat Al-Imam Tirmizi dan An-Nasa'i. Hadis ni dengan sanad yang hasan. Tengok Al-Imam Ibn Daibak dia dah susun cantik dah tuan-tuan hadis-hadis ni. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Dia seolah-olahnya memberikan kita pilihan. Kalau kamu mampu buat lepas solat fardu, itu terbaik. Kalau kamu tak mampu buat selepas solat fardu, kamu boleh buat pagi ataupun petang. Kalau kamu tak mampu juga, ini pilihan yang terakhir. Ada satu zikir, baca sekali, every time, everywhere. Pahala sama. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan daripada Abu Muhammad, Abdullah bin Amr bin Al-As, Al-Qurashi, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, Nabi menyebutkan, ma'alal ardi ahadun. Tidak ada seorang pun yang berada di atas muka bumi ni, yaqulu, lalu dia membaca, dia berzikir, la ilaha illallah. Tahlil kat situ. La ilaha illallah. Kedua, wallahu akbar, dia takbir. Ketiga, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga je tuan-tuan. La ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata, siapa yang membaca ni, illa kufirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Tidak apa macam mana kata?
Tidak ada seorang yang atas muka bumi ni kalau dia baca zikir ini melainkan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nampak? Ada 3 pilihan kan tuan-tuan? Bukan nak beramal semua. Kalau tuan-tuan beramal semua itu lagi power lah tuan-tuan. Itu lagi bagus lah. Tapi kalau tak dapat tuan-tuan, ada pilihan kepada 3 ni. Tuan-tuan boleh baca selepas solat. Ada orang yang mampu buat lepas solat, buatlah. Ada orang tak mampu, dia boleh buat awal pagi lewat petang. Ada orang tak mampu, ni satu zikir yang dia ajar oleh Nabi, tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat ganjaran yang sama. Sebab apa? Sebab kita ni keadaannya tak sama. Sebab itu kita jangan judge orang lain. Bila orang ni bangun, balik tuan-tuan daripada majlis ilmu ke, keluar daripada zikir, daripada wirid selepas solat, kita tuduh dia macam-macam. Sibuk sangat lah tu. Zikir pun tak boleh. Kita tak tahu dia berzikir lagi macam mana. Jadi sangka baiklah. Sebab urusan orang tak sama. Dia mungkin nak hantar anak dia. Dia mungkin ada urusan-urusan yang lain. Jadi ini antara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab keadaan kita, kalau kita tak musafir, kita boleh amal macam ni. Kalau kita musafir, kita boleh amal macam ni tuan-tuan. Okey? Ini antara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey tuan-tuan, boleh untuk hari ini? InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung lagi pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.